Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim. Dia kalau asal dalam kitab Faridatul Faraid, ini pati Faridah. Faridatul Faraid, pertama, kedua, ketiga, keempat. Dia gitu. Dua, menunaikan ibadah. Menunaikan ibadah kerana Allah. Tidak menunaikan ibadah kerana yang lain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dalam kitab Faridatul Faraidnya kedua, benar qasad. Benar qasad. Qasad tu tujuan, iaitu menunaikan ibadah dengan ikhlas. Menunaikan ibadah dengan ikhlas dalam pati faridah ni, menunaikan ibadah kerana Allah, tidak kerana lain. Kerana Allah, tidak kerana lain, inilah maknanya dengan ikhlas. Ini yang kedua daripada 4 tanda orang beragama yang sebenar, bukan hanya dakwaan, bukan hanya rasa-rasa agak-agak gamuk-gamuk sendiri, bukan. Orang beragama yang sebenar kena ada 4 perkara ni, boleh dinamakan orang beragama yang sebenar, barulah selamat dunia dan akhirat. Sebab agama ni terdahulunya, agama adalah perhimpunan hukum hakam daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang disampaikan melalui Rasul Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana hukum hakam agama ni yang akan bawa kebaikan dan kebajikan kita di dunia dan di akhirat. Jadi nak dapat kebaikan, kebajikan, selamat dunia dan akhirat, mestilah mengikut agama. Maka hak manakah orang hak mengikut agama hak sungguh-sungguh? Hak sebenar-benarnya orang ni orang yang beragama. Diri kita sendiri ataupun keluarga yang beragama. Keluarga yang macam mana? Ada 4 ciri ni. Ciri dah panggil sekarang ni dah. Ni dia kata tanda, ciri. Keluarga beragama sebenar ada 4 ciri ni. Masyarakat beragama ada 4 ciri ni. Negara yang beragama sebenar ada 4 ciri ni. Kita secara peribadi, kita sendiri beragama sebenar ada 4 ciri. Yang pertama, i'tikad yang betul. Tu hak pertama yang kita baca minggu lepas. Sebelum nak pergi pada nombor 2, nombor 3, nombor 4, yang pertama tu kena ada dulu. Sebab yang pertama tu dipanggil usuluddin, tapak agama. Yang kedua, yang tiga, yang keempat dipanggil furu'uddin, bahagian-bahagian, cabang-cabang agama yang terbahagi, yang tercabang daripada tapak agama terlebih dahulu. Kalau yang pertama ni tidak ada, maka tidak terbahagilah agama dan tidak tercabanglah agama. Hak nombor 2, nombor 3 dan nombor 4. Yang pertama tu mula-mula sekali, usuluddin, tapak agama. Kalau kita kembali kepada ayat-ayat Quran pun didahulukan dengan alladzina amanu. Alladzina amanu wa amilus solihat. Wa amilus solihat ni nombor 2, nombor 3, nombor 4 tu. Wa amilus solihat.
Allazina amanu, nombor 1. Wa amilus solihat, nombor 2, nombor 3, nombor 4. Jadi Allah Ta'ala mulakan dengan allazina amanu wa amilus solihat. Nabi sabda, ibda'u bima bada Allah. Mulakan oleh kamu dengan perkara yang dimulakan oleh Allah di dalam ayat Quran. Yang mana asalnya hadis ni Nabi bersabda berkaitan dengan nak sofa, mula daripada sofa ke mula daripada marwah. Tu asal hadis tu. Nabi kata ibda'u bima bada Allah. Mulakan oleh kamu dengan yang dimulakan oleh Allah dalam Quran. Quran kata mana? Innas safa wal marwata min sya'airillah. Innas safa. Mana Nabi kata mula kat safa dululah. Sebab Quran sebut safa dulu. Ini asal hadis ibda'u bima bada Allah. Tapi pengertian hadis ni umum. Mana apa? Allazina amanu wa amilus solihat pun sama, mulakan dengan allazina amanu walau pergi kepada wa amilus solihat. Yang mana ayat-ayat Quran yang diturunkan sebelum Nabi kita hijrah dimulakan dengan ya ayyuhan nas, ayat yang berkaitan dengan perintah beriman kepada sekalian manusia. Apabila beriman dah, barulah diperintah ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam contohnya. Barulah diperintahkan syariat cabang agama ni seruangnya kepada wahai orang-orang yang beriman. Barulah ya ayyuhallazina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Perintah taat ni perintah kepada siapa? Ya ayyuhallazina amanu. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah sebagai sebenar-benar ketakwaan. Perintah kepada siapa ni? Perintah pada ya ayyuhallazina amanu. Jadi nak pergi kepada cabang-cabang agama yang pertama terlebih dahulu. Kemudian barulah nak pergi kepada cerita bab pembalasan. Cerita dia mula asalnya pastikan kita tergolong di kalangan allazina amanu. Yang diperintah dengan ayat ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid contohnya. Itu ayat cerita bab akidah. Wahai manusia, kamu sekaliannya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu, dan bermula Allah, huwal ghaniyyu, yang terkaya, wal ghaniyul hamid, yang terkaya, yang terpuji. Mula-mula perintah kepada manusia beriman. Apabila beriman, perintah tanilah atiullah. Perintah ittaqullah. Ni kepada orang-orang yang beriman. Apabila kita ni beriman dan taat akan Allah, beriman dan bertakwa, barulah cerita bab wa basyiril ladina amanu wa amilus solihat bi anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Beri kabar gembira olehmu ya Muhammad kepada mereka-mereka yang beriman dan beramal soleh. Ni beriman dan beramal soleh, bahawasanya balasan bagi mereka syurga yang mengalir di bawah sungai. Apa cerita buat syurga? Kepada siapa ni? Yang beriman dan beramal soleh. Cerita buat syurga. Permulaannya seruan pada manusia beriman. Apabila beriman je, kena taat kepada Allah. Kena taat pada Allah, kena takwa pada Allah. Bila taat dan takwa, allazina amanu wa amilus solihat. Barulah cerita bab syurga. Ni kita duduk tahap ya ayyuhallazina amanu atiullah, ya ayyuhallazina amanu taqullah. Baru duduk situ je. Kau ingat semua, wahai orang-orang beriman, taat kamu kepada Allah dan Rasul. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwa kamu. Kita duduk situ je. Sebab apa? Kadang-kadang taat, kadang-kadang tidak, kadang-kadang takwa, kadang-kadang tidak. Dah balas ni warna ni.
Cerita bab syurga. Hak balas ni kau kena timbang dululah. Dah kata syurga. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat. Hak beramal soleh yang menunaikan segala tuntutan kewajipan, hubungan dengan Allah dan hubungan sesama manusia. Ni kita duduk perekat ya ayyuhallazina amanu ati Allah gitu je. Kadang-kadang taat, kadang-kadang tidak. Kadang-kadang taat, kadang-kadang tidak. Macam pahat dengan nuku je duduk kita ni. Lepas tu nak cerita buat syurga. Tu mudah-mudahan tapi kena timbang dululah. Hak syurga sungguhnya wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat. Tu baru syurga. Innal ladzina amanu wa amilus solihat ulaika hum khairul bariyah. Barulah jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Siapa tu? Innal ladzina amanu wa amilus solihat. Kalau setakat beriman, hak nombor 1 ni ada, 2, 3, 4 tu kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak. Nak kata jazaohum inda rabbihim, balasan bagi mereka siapa tu? Yang beriman dan beramal soleh, balasan syurga. Siapa ni? Allazina amanu wa amilus solihat. Bila beriman dan beramal soleh, barulah cerita bab syurga, barulah tidak ada ketakutan. Innal ladzina qalu rabbunallah summa istaqamu fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Innal ladzina qalu rabbunallah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wala tahzanu wabshiru bil jannati allati tu'adun. Siapa ni? Innal ladzina qalu rabbunallah summa istaqamu barulah fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Surah apa ayat tu biasanya baca sokmo dah. Kena muqaddam. Kena muqaddam. Tadi itu ulaika hum khairul bariyah tu muqaddam tu. Surah ke apa Bayyinah. Lepas tu innal ladzina qalu rabbunallah summa istaqamu fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Biasa macam Al-Baqarah je kali dah. Sama dengan ayat innal ladzina qalu rabbunallah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wala tahzanu. Biasa kalau surah-surah biasa macam biasa je Al-Baqarah dah. Kalau tidak pun muqaddam. Ayat yang kita baca tu berasa macam biasa, faham biasa. Biasa. Biasa depan tu je. Dan naik ke atas tu tak biasa lalu. Muqaddam hak biasanya, Al-Baqarah hak biasanya, naik atas tengah tak biasa. Kalau tadarus bulan Ramadan pun hak depan tu ramanya, dah naik tengah kurang apa? Tak biasa dah. Hak biasanya hak depan je. Al-Baqarah hak depan je. Lepas tu tak biasa. Sebab apa? Tak ada habis ngaji tu guru mati. Dan ngaji hak depan je. Innal ladzina qalu rabbunallah summa istaqamu. Bahawasanya mereka yang berkata Tuhan kami Allah, Tuhan kami Allah, summa istaqamu, kemudian istiqamah atas ketaatan. 2, 3, 4 ni istiqamah atas ketaatan. Tapi yang pertamanya innal ladzina qalu rabbunallah, mereka yang berkata Tuhan kami Allah. Oh, Tuhan kami Allah. Orang Islam semua kata Tuhan kami Allah, bukan setakat kata ni rabbunallah ni. Mereka yang mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Bukan hak dakwa Tuhan kami Allah, Tuhan kami Allah, Tuhan pun tak kenal. Tu bukan dia tu. Sama macam persoalan yang pertama di alam barzah tu lah. Mar rabbuk? Allahu rabbi. Ataupun rabbi Allah. Bermula Allah lah Tuhan kami, bermula Allah lah Tuhanku, Tuhan aku ialah Allah. Tu boh tu soalan. Boh tu ni nak jawab tu. Mar rabbuk? Siapa Tuhan kamu? Bukan nak kita tanya. Allahu rabbi lah. Ngapa molek kau?
Tak ingat apa ada Allahu Rabbi. Dok, bukan jawab dengan mulut gitu. Orang ada akidah je. Boleh jawab Allahu Rabbi, orang hok kenal Tuhan. Orang hok mengesakan Tuhan, baru boleh jawab Allahu Rabbi. Sama macam tadi, innal ladzina qalu rabbuna Allah ni, sesungguhnya mereka yang berkata Tuhan kami Allah ni, orang yang ada yang pertama ni, orang ada pegangan yang mengesakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Apa boleh jawab, boleh bawalah masuk dalam golongan innal ladzina qalu rabbuna Allah, Tuhan kami Allah. Kemudian summastaqamu, kemudian istiqamah tetap atas ketaatan. Summa didatangkan dengan summa, ditertib, susun. Rabbuna Allah dulu, summastaqamu, barulah pergi kepada istiqamah atas ketaatan. Hak nombor 2, nombor 3, nombor 4. 4 tandaan, 4 ciri ni. Barulah fala khaufun alaihim wala hum yahzanun, maka tidak ada ketakutan atas mereka ketika mati dan selepas daripada mati. Sebab apa? Sebab perhitungan kita ni bahagia ataupun tidak, al-ibrah bi khawatimiha, peraktibaran, perkiraan Nabi kata sama ada kita ni orang yang sa'id, orang yang bahagia, ataupun orang syaqiyun, orang yang celaka, ada di kesudahan. Di kesudahan sama ada husnul khatimah, baik kesudahan, ataupun su'ul khatimah, jahat kesudahan. Apa baik kesudahannya? Al-maut alal iman, mati dalam keadaan imannya selamat. Nak iman selamat, kena Rabbuna Allah summastaqamu, istiqamah tetap atas ketaatan, iman kuat, barulah tak ada ketakutan ketika nak mati. Mana apa? Husnul khatimah masing-masing dengan Allah. Kita hanya mudah-mudahan dia mati dalam keadaan husnul khatimah, mudah-mudahan. Itu mudah-mudahan je. Sebab husnul khatimah mati atas kerana imannya selamat. Bukan semata-mata la ilaha illallah, akhir kalamnya dengan la ilaha illallah. Husnul khatimah tak semestinya mudah-mudahan. Sebab kalau mulut kata la ilaha illallah tapi akidahnya tak ada nilai, walaupun akhir kalam dengan la ilaha illallah sekalipun. Hak akhir kalam, hak Nabi kata man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah, siapa akhir percakapan kalamnya dengan la ilaha illallah nescaya masuk syurga. Mana ni hak mulut kata la ilaha illallah, hati pun la ilaha illallah. Baru ada perkiraan, baru ada nilai. Tapi kita mudah-mudahan lah. Jangan pula kita pergi bisik di telinga dia la ilaha illallah, tak sambut tak sambut, pakai senyap sudah gitu. Allah habis dah dia. Jangan kata gitu. Sebab perkiraan bukan di mulut, perkiraan di akidah masing-masing. Ni kadang-kadang kita ni bila mati ajar la ilallah tak nyaut habis. Jangan kata gitu. Sebab apa? Iman masing-masing dengan Allah Subhanahu wa taala. Manakala mulut boleh kata la ilaha illallah pun hati tidak ada la ilaha illallah, tidak mentauhidkan Allah, tidak ada pegangan, tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, kata banyak mana pun la ilaha illallah 1000 kali ke sejuta kali ke tidak ada nilai. Jadi perkiraannya adalah di khatimah. Nak selamat khatimahnya Rabbunallah summastaqamu. Rabbunallah summastaqamu, ada 4 tandaan, 4 ciri ni belaka ni. Rabbunallah ada yang pertama, summastaqamu, kemudian tetap atas ketaatan. Nombor 2, nombor 3, nombor 4. Itu tetap tu. Wala khaufun alaihim, tak ada ketakutan dah lah ketika nak mati dan selepas daripada kita mati. Tapi kalau kita ni setakat ya ayyuhallazina amanu atiullah, ya ayyuhallazina amanu taqullah, duduk tahap tu kena ada tu bimbang. Sebab apa? Sebab ketaatannya kurang, derhakanya banyak, iman jadi tak kuat. Memanglah kita termasuk dalam seruan ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang beriman, tapi kena royak semua. Atiullah, ittaqullah, kena royak semua. Royak tu pun tak lekat-lekat ni. Hak ni memang ada ketakutan.
Ketika nak mati pun ada ketakutan. Di akhirat pun kena hitung dulu. Bila kena hitung dulu ni banyak ketakutan kan? Tapi nak ceritanya mula-mula sekalinya yang pertama tu i'tiqad yang betul, i'tiqad yang sebenar. Tapi dalam bab pegangan ni sedikit saja. Ni kadang-kadang ada orang ustaz macam mana ustaz, orang tua saya ustaz, dia tak ngaji tauhid macam kita ngaji learning ni. Dia pasti dia ngaji tauhid, orang tua dia tak ngaji. Orang tua-tua dulu tak belajar ke? Dia ada belajar sikit-sikit. Orang dulu lain belajar, orang sekarang lain belajar. Orang dulu walaupun dia belajar sikit-sikit, dia akan belajar ni hak mula-mula. Sebab kalau nak belajar sikit ke banyak ke, ilmu yang pertama ilmu mengenal Allah. Walaupun dia belajar sikit pun, dia akan belajar ilmu mengenal Allah. Tak? Orang lain ni nampak belajar banyak, ilmu mengenal Allah tak ada. Sebab apa? Dia tak mula dengan ilmu asal sebenar-benarnya hak mana. Dia lompat tengah lalu. Itu bukan jalanan agama, itu bukan ngaji ilmu agama gitu. Sebab apa? Kita nak ngaji hukum hakam agama, kena kenal tuan hukum hakam agama dulu. Nak pergi pada hukum hakam Tuhan ni, kena kenal tuan dia dulu. Jadi orang dulu walaupun belajar sikit-sikit, tapi dia belajar ikut garis, dia ajar kena Tuhan dulu. Nak sah ke 50 tambatan iman kalau orang dulu. Nak sah 50 akidah tu lah orang dulu. Orang ni sebut kata 50 akidah, hak mana pula 50? Tertanya-tanya orang ni. Nampak rupanya rupa agama juga. Tak sedar usinya orang dulu dia hidup dengan keberkatan. Belajar sikit pun dia akan belajar hak pertama, hak pegangan dulu. Itu semua tu susunan Tuhan. Tuhan susun pada azal bahagia, Tuhan pergi jalan tu. Kalau Tuhan susun pada azalnya celaka, nampak rupa agama pun bukan jalan agama yang sebenar. Sebab Tuhan tetaplah kedah kan, baik jahat Tuhan tetaplah kedah. Syurga neraka Tuhan tetaplah kedah pada azal. Apabila baik jahat Tuhan tetap dah, syurga neraka sama telah Tuhan tetaplah kedah pada azal. Ma minkum illa waqad kutiba maq'aduhu minan nar wa maq'adu minal jannah, Nabi kata. Tidak adalah di kalangan kamu melainkan telah ditetapkan bagi kamu tempat kembali sama ada neraka ataupun syurga. Nabi dahulukan neraka. Maq'adu minan nar wa maq'adu minal jannah, tempat kamu di neraka ataupun tempat kamu di syurga. Tapi Nabi mulakan dengan nar, dengan neraka. Sebab apa? Ini hadis peringatan. Tuhan tetaplah kedah. Dah rukun iman kita yang keenam kan, baik jahat Tuhan tetap. Jadi balasan pun syurga neraka Tuhan tetap dah pada azal. Dah Tuhan tetap dah pada azal. Kerana kita, sahabat pun tanya, afala natakul ala kitabina? Itu sahabat tanya. Kita pun ada pertanyaan gitu juga. Dan kalau gitu, kita gantung kepada ketetapan Allah. Dah Tuhan tetap dah. Syurga-syurga, neraka-neraka. Lepas tu kita duduk gantung gitu. Nabi pun berkata, i'malu, buat amalah kamu, fakullun muyassarun lima khuliqalah. Tiap-tiap kamu akan dipermudahkan bagi perkara yang dijadikan bagi mereka. Kalau Tuhan jadikan dia orang di syurga, mudah nak buat syurga. Kalau Tuhan jadikan dia orang neraka, mudah nak buat amalan neraka. Gitu jelah. Samalah macam learning lah. Kadang-kadang setengah orang mudah belajar, mudah semayang, ada orang payah. Kadang-kadang mudah belajar tapi tak belajar ikut garis sebenar. Gitu ya. Semuanya Tuhan susunlah kedah pada azal. Baik buruk syurga neraka Tuhan tetap dah. Mana orang dulu walaupun kadang-kadang Tuhan susun dia belajar sikit-sikit, tapi Tuhan sudah bimbang lah. Mudah-mudahan dia ikut jalan hak sebenar. Bahagian dia bahagian hak bahagia. Mudah-mudahan. Hidup using warna dia kata. Orang tua dulu dia kata, mak ayah dia tak belajar. Belajar kan belajar banyak. Kalau bos takat untuk sah akidah ni, tapi kena belajar ikut jalan dia lah. Hak usia orang learning ni. Orang ni semayang tak tinggal. Berjuruhnya orang learning nak banding orang dulu. Orang dulu gitu-gitu je nampak. Orang learning jangan main. Dia punya uniform orang learning dengan orang dulu. Jangan. Orang dulu kalau puan lendang-lendang je tau. Orang dulu. Orang learning jangan main. Orang learning dia punya uniform agama dia tu.
Tapi orang dulu lendang-lendang pun itu tu habis, dia pusing habis. Itu tu. Tapi pegangan kuat. Hari ni pakai uniform comel pun. Bila dia orang ni kan dia main WhatsApp group kan. Masuk cerita bab pegangan tak ada respon. Tak ada. Blur belaka, tak ada respon. Tak ada. Ini orang main WhatsApp ni lah dia cerita. Kalau masuk komen bab hukum hakam, cerita bab hukum hakam, bab semayang tu oni respon. Masuk je bab pegangan senyap. Tak ada sambutan tu. Ini orang sekarang. Nampak rupa agama semayang dok tinggal, berjemaah dok tinggal, tapi pergi pada bab pegangan tak heran. Orang dulu nampak lebih kurang pun, yang pertama pegangan dahulu. Itu orang dulu. Dia kata tak belajar macam dia lah. Dia ni belajar kuat, dia kata. Untuk sah ke enam rukun tak nanti belajar banyak. Tapi kena belajar molek. Kena belajar molek. Tak banyak pun. Tapi kalau belajar banyak, tapi kalau tak ikut garis belajar, walaupun alim pada satu bidang syariat lah, alim. Tapi pergi pada bidang cerita bab pegangan, tergelincir. Ada seumpama. Bukan kata belajar kapung macam kita ni. Belajar agama sampai ke alim satu bidang khusus. Jadi pakar pada satu bidang khusus agama. Tapi bukan fardu ain lah ni, hak tinggi-tinggi tu. Yang mana pakar satu bidang agama ni boleh bagi manfaat kepada umat. Ngaji untuk sah pegang tak ada manfaat pada siapa pun, mak ni diri kita sendiri je. Tapi kalau orang ni pakar satu bidang agama, hak fardu kifayah, besar pahala. Sebab apa? Dia bagi manfaat kepada umat. Mana-mana umat dapat manfaat, pahala dia dapat belaka. Terlebihnya. Tapi walaupun pakar kadang-kadang pergi pada persoalan pegangan terpesong, tak ada apa-apa kebaikan pun dia dapat. Walaupun dia pakar tinggi mana sekalipun, ramai mana ambil manfaat, berjuta ambil manfaat sekalipun, di sini pun tidak ada manfaat, tak ada faedah pun bagi dia. Sebab apa? Ini tak ada yang pertama ni. Lepas tu saya mana-mana tempat, mana-mana kelas pun masih saya tekan bab pegangan ni. Sebab apa? Sebab jumpa macam-macam bawakan apabila ditanya berkaitan dengan pegangan. Tanya pada orang agama tapi bukan bidang usuluddin. Orang agama tanya bab pegangan. Contohnya saya pernah ada satu keratan soal khabar, soalan agama, yang menjawab ni bukan ustaz biasalah, hak level atas, hak level tinggi. Jadi bertanya berkaitan dengan ketentuan Allah lah. Jadi kalau gitu kok kita ni macam robot yang diprogram lah. Kalau gitu kok ada robot yang diprogramkan. Tak ada pilihan robot tu. Robot ni bukan nama orang ni, robot waktu tu. Ada robot nama orang tau. Ni robot. Macam robot yang diprogramkan. Jadi robot tu tak ada pilihan. Apa yang berlaku? Macam mana yang sudah diprogramkan. Jadi pertanyaan timbulnya, kalau Allah letak belaka dah, jadi kita ni macam robot ini programkan. Kalau gitu kau soalan ni yang kedua main, payah ikut nak jawab. Jawapannya macam mana? Allah menetapkan bilakah kita lahir. Allah menetapkan kita lahir tu di mana. Mana ibu mana lah, di mana kita lahirkan bangsa apa, Allah tetapkan pada azal. Lahir kita lelaki ataupun perempuan, putih ataupun hitam, dia kata comel ataupun huduh, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kita tak ada pilihan. Kerana kita ada pilihan sebelum kita dilahirkan. Kita nak lahir biar dia putih, boleh. Kalau kita nak perut mok tu lah, ada pilihan tak kita? Lahir putih ke lahir hitam, kita ada pilihan? Tak ada pilihan. Kemudian bilakah kita akan dimatikan? Ketetapan Allah pada azal. Selain daripada itu, kita memilih sendiri, kita yang buat keputusan sendiri, pilihan kita mutlak. Allah tidak menetapkan. Itu rukun iman pun tak luluh. Rukun iman pun tak luluh. Jadi ketetapan Allah hanya di permulaan kejadian kita, hanya di
Kematian kita sahaja ketentuan Allah. Selain daripada itu, tidak ada ketentuan Allah. Kita memilih sendiri, kita yang menentukan sendiri, kita yang menyusun sendiri, sebebas-bebasnya, semutlak-mutlaknya. Tidak ada ketentuan, ketetapan, keputusan daripada Allah. Itu jawapan dalam surat khabar ruangan agama. Itu contoh. Tinggi bidang agama, tapi dia tak mengaji macam orang dulu. Orang dulu mengaji sikit ke, banyak ke? Yang pertama, mengaji untuk sah pegangan. Mengaji untuk mengenal Allah, mengenal Rasul, untuk sah ke-6 rukun iman. Ni kena balik gitu semula, kena balik asal. Orang tua-tua kita belajar dulu. Orang tua kita belajar dulunya sifat 20 bab semayang, sifat 20 bab semayang. Orang lain ni mengajinya banyak-banyak sifat 20 tak ada lagi. Bab semayang tak ada lagi. Dah orang ngaji apa lama kening? Orang lain ni. Kalau dulu dah sifat 20 bab semayang, sifat 20 bab semayang. Orang dulu beralus beringatnya sampai time boleh pergi Mekah. Ni kisah orang dulu soleh-soleh. Orang dulu bukan macam orang lain nak pergi Mekah payah. Pergi Mekah tu sekapung atau oleh orang tak heran dah. Sebab apa? Dia semua, kita ada orang lain. Dia je, tak ada orang heran. Ada ke tak ada dia, supaya je. Sebab apa? Memang dia pergi semua. Dulu payah. Nak oleh kecukup belanja tu, payah orang dulu. Oleh ni macam melancung je. Siapa tahu boleh pergi Mekah, dia kemah balik. Tauhid sebab 20, dia kemah balik bab semayang. Ni orang dulu. Kemah dah. Sebab 20 ni kemah dah bab semayang. Dia kemah lagi sebab apa? Sebab nak pergi Mekah tu, balik tu biarlah duduk dalam keadaan sempurna agama sampai ke sudah. Tapi kalau pergi Mekah pegangan pun, bukan kata nak kemah belajar pun dok. Tapak agama pun tak ada. Kalau tapak agama ada, semayang tiang agama pun tak ada. Tiang tak ada walaupun semayang, tapi bukan semayang sebagaimana Nabi perintah, tak panggil semayang, tak ada tiang. Dia tak ada tiang agama, walaupun haji tu sah sekalipun, pahala haji nak tak mana tiang tak ada. Tapi kalau tapak agama tak ada, tu balik awal. Kalau tapak agama tak ada, sehingga kan salahnya bab pegangan sampai peringkat berpegang dengan akidah yang kafir, wa ya'zubillah. Bukan kata tak ada pahala haji. Haji tu kena pergi semula. Tak ada lagi hak kewajipan haji sekali semua hidup kalau berpegang dengan akidah yang kafir. Dalam bab pegangan ni, salah bab pegangan ni bukan setakat Mu'tazilah hak dosa-dosa besar saja, bukan. Salah pegangan sampai peringkat ada yang sampai tahap kafir, bukan dosa besar. Hak Mu'tazilah dosa besar. Tapi ada hak lebih berat daripada Mu'tazilah sampai peringkat dihukumkan kafir. Mana kita kena tekan balik macam orang dulu. Belajar sifat 20. Belajar bab pekor semayang. Lepas tu belajar bab hati. Belajar ilmu tasawuf. 3 tu kena ada. Terutama sekali hak utamanya ilmu tauhid. Tauhid kaedah sifat 20. Kemah kita mengaji kudrah, iradah, ilmu, tak akan timbul macam tadi. Pertanyaan robot yang diprogramkan, jawapannya hakikinya kita lebih daripada robot yang diprogramkan. Hakikinya kita lebih daripada wayang kulit tu sendiri. Wayang kulit tu hak duduk tu, dia tak ada pilihan. Kulit tu lah kulit. Tak ada pilihan, tak ada perubatan, semuanya digerakkan oleh tuk dalam. Kita gitulah hakikinya, lebih daripada wayang kulit tu lagi. Kesemuanya daripada ketentuan dan perbuatan Allah. Tak ada apa satu kitanya. Cuma oleh kerana ayat banyak menyandarkan kepada kita hanya berpegang ada pilihan dan perbuatan, tapi pilihan dan perbuatan tetap duduk di bawah ketentuan dan perbuatan Allah. Kalau tidak berpegang kita ada pilihan dan perbuatan, jadi Jabariyah pun Mu'tazilah juga. Dia Mu'tazilah ni satu nama. Kalau dalam kitab dalam Qamuh Marbawi, Qamuh Arab Melayu tu, dia Mu'tazilah dia kata ada 20 pecahan. Jadi Qadariyah pun Mu'tazilah, Jabariyah pun Mu'tazilah. Mu'tazilah nama besar. Kenapa? Pegangan yang tergelincir.
pegangan yang terpesong. Hak terpesong ni apa? Ada nama Qadariyah, ada nama Jabariyah, ada nama Tabaiyin. Ni ada macam-macam pula ni. Macam contohlah ajaran sesat. Ajaran sesat. Bawah tu banyak ada nama. Ayoping ke, Hasanok Rima ke. Kenal nama? Ha? Ayoping je dengar tau. Hasanok Rima tu guru dia. Hasanok Rima tu guru pada Ayoping. Mana duduk di bawah nama apa? Ajaran sesat. Bawah tu macam-macam nama lah pulaknya. Kan ditulis kan ajaran sesat nombor 1, nombor 2, nombor 3. Kalau difatwakan sesat atas ajaran sesat. Lepas tu nama nama masing-masing lah. Tapi ajaran sesat belakang tu sama dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah akidah yang terpesong. Namanya ada Qadariyah, ada Jabariyah. Itu nama dia pula. Jadi Jabariyah di antara akidah yang terpesong. Tak ada Tuhan belaka. Menafikan ayat yang menyandarkan perbuatan kepada manusia. Biasa ayat orang duk baca lah. Kalau tak baca ayat pun dibaca terjemahan. Kalau tak baca ayat dibaca terjemahan. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ni. Tak baca ayat pun dia akan baca terjemahan. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mengubah satu kaum sehinggalah kaum itu mengubah diri mereka sendiri. Mengubah macam mana? Ikhtiar usaha yang terikat di bawah qada dan qadar Allah. Bukan kaum tu mengubah sendiri-sendiri, bukan. Tapi oleh kerana ayat tu kata kaum yang mengubah, maka kita wajib berpegang. Kita ada peranan namanya ikhtiar dan usaha. Sebab ayat sandar pada kaum yang mengubah. Tapi mutlak ke pilihan kita? Tak. Kalau mutlak pilihan kita sebebas-bebasnya. Jadi Allah lepas daripada kawalan. Apa yang berlaku tu luar daripada kawalan Tuhan, luar daripada susunan Tuhan, luar daripada ketetapan Tuhan. Itu bukan Tuhan Rabbil Alamin seumpama tu. Tuhan Rabbil Alamin yang berlaku semua di bawah susunan Tuhan belaka. Saat berlaku Tuhan yang buat belaka. Itu barulah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbil Alamin. Tuhan yang mengatur, yang menyusun, yang mentadbir, yang menjadi segala-gala perkara. Kita alam dipanggil marbuk, yang duduk di bawah susunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi segi hakikinya makhluk tiada satu peranan pun walaupun sebesar habuk sekalipun. Tapi oleh kerana ayat menyandar ini perbuatan kepada kita berpegang, kita ada sedikit peranan namanya ikhtiar usaha, tapi ikhtiar usaha yang terikat di bawah ketentuan dan perbuatan Allah. Segala-gala perkara, bukan hanya kelahiran, bukan hanya kematian. Segala-gala perkara. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi kalau kata belajar sikit orang tua kita pun, dia orang dulu. Belajarnya penuh dengan keberkatan. Yang mengajar pun hidup dengan keberkatan. Orang dulu pun hidup dengan keberkatan agama walaupun sedikit sahaja. Kita belajar agama banyak-banyak tu nak cari ketinggian agama. Untuk jadi beragama ni setakat nak jadi beragama je ni. Nak jadi tinggi agama tu panjanglah ceritanya. Nak jadi beragama dulu, nak jadi beragama. Dia dengan beragama yang sebenar. Bukan orang yang sempurna agama, bukan. Nak jadi beragama yang sebenar. Kemudian bagi pada nak sempurna agama, nak dapat ketinggian dalam agama. Itu pun cerita lain pula. Sebelum nak sempurna, nak ketinggian agama, biar agama dulu. Agama yang sebenar dulu, atas garis agama dulu. Jadi yang pertama dulunya i'tiqad. Pegangan yang kejat dengan pegangan ahli sunnah wal jamaah. Biar jelas molek mana akidah ahli sunnah wal jamaah, manakah akidah yang Mu'tazilah yang terpesong. Kita kena tahu hak sebenar dan kita fardu ain tahu hak tak sebenar. Kedua-dua kena tahu. Hak terpesong pun wajib kita kena tahu. Wajib kita kena tahu. Hak terpesong ni hak kita nak tolak. Hak nak tolak pun wajib kita kena tahu. Sebagaimana kita wajib tahu sifat yang wajib bagi Allah, dan kita wajib kena tahu sifat yang mustahil bagi Allah. Sifat mustahil bagi Allah, sifat Allah tambuh ni, tak ada di Tuhan belaka mustahil ni. Nak tahu apa? Nak tahu supaya kejap kita pegang sifat yang wajib. Sebab Tuhan mustahil, nak kena tahu juga. Nak kena belajar juga mustahil ni.
Walaupun sebenar-benarnya bila kita belajar sifat wajib, hak mustahil itu ada dengan sendiri, tambah sendiri-sendiri gitu. Tak, bila kita belajar sifat wajib, hak mustahil itu kita tertolak dengan sendirilah. Bila kita belajar sifat wajib, sifat kuasa, dengan sendirinya hak lemah tu tertolaklah dengan sendiri. Tapi tak padang, dengan sendiri tak padang. Kena sebut hak lemah ni. Walaupun kalau kira-kira bila kita belajar sifat wajib bagi Allah, sifat kudrah, sifat kuasa, hak lemah tak nah. Takkan nak berhipung pula kuasa dengan lemah. Takkan berhipung kuasa dengan lemah. Dengan sendirinya hak lemah tu tertolak. Walaupun gitu sekalipun, tetap kena buat tubik juga secara belajar khususnya hak lemah ni macam mana. Apa gitu. Ni bab pegangan. Walaupun kita kata bila kita belajar bab kudrah, lazimnya, semestinya hak lemah ni akan tertolak. Lazim ke, semesti ke, tak boleh nak main gitu. Sebab apa? Sebab ni bab pegangan. Bab pegangan ni khatarun azim. Li'anna al-khatar fi hadzal fanni khatarun azim. Yang kita tauhid. Kerana kebimbangan dalam ilmu tauhid ni kebimbangan yang besar. Tak padang kata semestinya hak mustahil akan tertolak. Tak mahu semesti. Kena sebut hak mustahil 20 tu. Kena sebut satu-satu hak mustahil tu. Walaupun boleh sebut sifat wajib, goliknya, lazimnya hak mustahil tertolak. Tak mahu pakai lazim-lazim. Tak mahu kata goliknya biasanya akan tertolak mustahil. Tak mahu. Kena sebut betul-betul hak mustahil. Walaupun kata boleh bila pegang wajib mustahil ni tertolak, tak mahu. Macam kita kata kita mengaji dah molek dah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, hak terpesong tu kita tahulah, tak mahu tahu saja, nak kena jelas hak mana terpesong. Tapi nama apa tu tak apalah nama tu. Nama Qadariyah ke, nama Jabariyah ke, tak nak kita nama. Tapi kena tahu, kalau balas ni terpesong. Hak cerita ni, jawapan ni daripada orang agama ni tak kira. Sebab kita mengaji akidah sampai tahap tahqiq, baru lepas fardu ain. Tahap tahqiq ni apa panggil apa? Cerak, jelas, kejap. Tu. Faham tak cerak? Faham cerak? Faham tak cerak tau? Sahih lah kalau cerak ni. Ada orang kata ustaz cerak tak faham. Apa tak faham? Kita je cakap kan, kalau mugi cerak boleh. Dia cakap gitu kan. Kena cakap ni malah nak pergi, kalau mugi cerak boleh. Mana apa tu? Cerak sahih lah. Makna tahqiq ni pegang itu sampai tahap tahqiq cerak jelas kemah. Mari orang siapa dia sekalipun, kalau cerita hak terpesong tak sedok nari lah, terpesong. Dia bawa cerak molek ngaji tauhid. Kalau kita saya mengaji pesen lain pegangan ahli sunnah ni, tapi apa dia ni ajar balas tu, biarlah barangkali betul juga barangkali, sebab dia orang agama ni, bukan orang sebarang-sebarang ni, orang yang menjadi sanjungan ikutan orang ramai ni. Barangkali betul juga tak lepas fardu ain kita. Sebab apa? Boleh tukar pegangan. Dan sebab mari orang lebih ni. Panggil apa? Tahqiq panggil. Tahqiq ni siapa pengkat? Tak ada cerita siapa lah. Kalau dah salah. Walaupun kata ni taraf international ni, taraf antarabangsa. Taraf antarabangsa ke tak antarabangsa, salah betul, salah jelas dalam bab pegangan. Kalau bab fiqh lain. Bab fiqh lain. Buat apa orang ni ngajar balas tu? Kita ngaji dalam muka ni banyak kitab dah, tak ajar pesen tu. Ke salah dia ajar, jangan duk cepat. Mungkin salah mengikut pandangan mazhab kita. Gitu lah. Salah betul no, jangan duk berani. Tapi kalau ikut saya belajarnya, hak dia ajar tu tak betul dengan mazhab kita tu. Dah betul dengan mazhab kita. Dah betul mazhab kita bukan berartinya hukum tu tak betul. Tapi tak betul mazhab kita. Cek. Mazhab lain. Betul lah. Betul mazhab lain. Tapi kalau ikut kita tak betul lah. Tapi kalau kita nak kata ni ajaran karuk ni, jangan duk kata gitu. Lembab fiqh. Walaupun kita berasa kita mengaji banyak dah, berasa je sebenarnya. Selama-lama mengaji ni tak pernah jumpa dalam kitab ni. Kalau bab fiqh jangan duk cepat.
Boleh letaknya. Kalau pekor Syafi'i tu tak betul. Lepas tu dia ambil mana tu? Kena cek semula. Takut pandangan-pandangan mazhab lain ke. Gitu je. Kalau buat pekor. Kalau bab tauhid, betul, salah, jelas. Kalau kita warna ni dengar cuba dengar rakaman. Dengar betul ke salah ni, tapi orang cakap ni orang lebih ni. Terlepas fardu ain kita. Sebab apa? Tak tahqiq orang panggil dalam bab pegangan. Sebab pegang ni satu jalan aja. Satu pegangan daripada Nabi Adam AS sampailah pada Nabi SAW sampai kiamat, pegangan yang sama. Yang berubah adalah syariat hukum hakam saja yang berubah. Pegangan yang satu. Jadi sekarang kita ni pun pegangan yang satu. Maka satu ni lah kita kena tahqiq jelas kejat bab usuluddin kita. Sebab kadang-kadang orang tua-tua ni bila ajar bab pegangan, mari jumpa orang kata, ni orang tua ajar gini, kata dia. Ni biasa orang tua ngajar, dia kata. Maknanya bagi dia nya relax je. Bila tanya dak, kocik dulu belajar tauhid kita mana? Kita bukan orang ngaji, dia kata. Dia kata bukan orang ngaji. Cuma kita dengar-dengar gitu je. Tapi ni kita duk dengar. Mana nak kira macam bukan orang ngaji lah. Dengar sikit-sikit je, tapi dia kata waktu dia dengar. Dia orang dulu. Mana kali nak tanya aku dia ngaji kitab mana, takut kitab tu lebih sesuai untuk masyarakat kita ke. Mana dia kata kita bukan orang ngaji sangat, dia kata bobo dengar-dengar gitu-gitu lah, kata dia bukan orang ngaji kita ni. Tapi bab pegangan clear. Mana kalau kita cerita kemudian bab pegangan ni tak ada masalah. Cuma kadang-kadang dia kata hak salah tu nama tu saya tak apa reti nama tu. Tapi kalau salah saya tahu salah. Nama Qadariyah ke Jabariyah ke Tabaiyin ke apa nama tu saya tak tahu, dia kata. Tapi salah tahu. Tu orang dulu. Ada. Relax, senyum je. Bahang kau orang lain ni aja bab pegangan pening, serabut, tak faham. Tak mau mengaji. Mengelirukan. Ada macam-macam yang main. Kadang-kadang hok pening tu, hok kata tak faham tu orang-orang agama. Orang yang kita tengok dia tu macam biasa, mayang tak tinggal lah. Tapi tak ada lah, lebih-lebih tak ada, duduk depan-depan tak ada. Orang ikut orang belakang je. Cerita bab pegang, relax je. Dia tu orang tua dia ajar gitu lah makan ni. Hok hidup pegang lagu ni gitu lah. Tapi kalau kita bilang dia, kalau kita letak dia, orang tak mengaji. Pada masa tu lah kita dah nak letak orang ni. Sebab apa? Kadang-kadang kita kenal dia kemudian, duk kampung kita kemudian, berjiran kita kemudian. Hak kemudian ni memang tak heran sejak surah. Mayang tu main rumah gitu je. Nak kata tak ngaji jangan. Masa muda, masa budak-budak orang tua dia ajar ke dia, jangan duk kata. Mana kalau kita tengok kok tak bilang orang ngaji lah. Tapi di situ bab pegangan. Hak keannya orang duduk depan semua cerita bab pegangan pening. Akhirnya siapa yang tolong perjelaskan kepada pening ni, hak duduk depan semua, hak duduk belakang ni, hak tak ada rupa ngaji ni, dia pula terus cerita. Sebab dia kadang-kadang dalam bab ni kalau dah pening, dia tak boleh belajar gini. Ni belajar cara terbuka. Dia kena ada ada bincang-bincang. Dia bincang sama ni, sama-sama dia ni. Mu pening betul mana? Dia kena rukas sesi. Tapi kalau kita ngajar umum gini dan dia pening sekara dan dia sipu sekara, kita eret jadi macam benang sipu. Benang sipu tahu. Tak ada apa dah. Dah dia pening daripada permulaan dia pening dah. Cerita kau panjang tu dah dia pergi ya. Tapi kalau dia bincang ni, betul mana mu pening? Aku pening mula sini. Aku kena ukar tu. Biar faham situ, ni dia kena muzakarah. Ni tak dia nak belajar cara umum gini. Anak saya jumpa, maknanya akhirnya dia faham tak faham kan? Hak kata hak tak belajar ni rupa macam tak belajar lah. Rupa macam tak belajar. Kerja dia nak lepang orang semua. Orang backing. Kerja nak lepang orang backing. Maya ban tak tinggal. Tapi kalau tengok kok bolok gitu je lah. Bila cerita bab pegang, dia kata tu dah ajar gitu ke dia. Itu dia panggil mentauhidkan Allah.
mengesakan Allah. Mula-mula sekali mentauhidkan Allah, mengesakan Allah. Ini mengesakan Allah pada perbuatan. Pandai disebut. Mengesakan Allah pada zat, mengesakan Allah pada sifat, mengesakan Allah pada perbuatan. Ni dia panggil mengesakan Allah pada perbuatan. Kenapa? Semua perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita boleh perkataan tu daripada dia, daripada orang-orang seumpama ni. Ikhtiar usaha pun temporary, dia kata. Tahu temporary? Kita berpegang ada ikhtiar usaha sebab ayat sandar kita. Hakiki tak ada. Tapi wajib berpegang sebab Quran bubuh kita. Gitu je. Pandai dia. Sebab saya ngaji pondok dulu dalam bab qada qadar tu, pembicaraan qudrah, iradah, ilmu tu, gitu je pembicaraannya. Sebab apa? Benda tu mudah je. Benda mudah je. Dan kita mengaji wahdaniyah, keesaan pada zat, keesaan pada sifat, keesaan pada perbuatan tu. Keluar pula kamu tasil, kamu pasti pada zat, pada sifat, pada perbuatan. Apa makna kamu tasil pada perbuatan, apa makna kamu pasti pada perbuatan. Faham kita? Simple je. Tapi bila kita nak cerita pada masyarakat, jadi tak reti nak cerita macam mana. Sebab apabila pening tu dia tak nak cerita. Sebab masa saya belajar dulu dalam bab pegangan ni cukup mudah. Faham? Pegang. Bila timbul payah, bila kita dapat tu mudah, orang nak faham tu payah kita nak cerita. Sebab tak ada pengalaman. Kalau perkara tu kita dapat pun dengan payah, orang payah nak faham, kita boleh guna pengalaman kita. Hak masa belajar dulu kita payah nak faham. Tapi kalau masa belajar dulu kita faham mudah-mudah simple je, bila orang nak belajar ni dia payah nak faham, payah kita nak cerita. Lepas tu kadang-kadang dapat poin tu daripada orang ni. Dapat poin. Hak ni orang hak faham, hak ni orang tak faham. Tapi peliknya, hak faham tu kita tengok kok tak ada benda. Hak orang hak tak faham ni kalau kira orang ada ilmu lah. Lepas tu Nabi bersabdanya, al-alimu habibullah walau kana fasiqa, wal jahilu aduwullah walau kana abidah. Orang berilmu kekasih Allah, walaupun ialah kadang-kadang ilmunya ada tapi amalannya kurang. Kekasih Allah. Sebab apa? Dia tahu betul, dia tahu salah, dia tahu nak taubatnya kok mana. Maka dia sentiasa bertaubat. Ilmu ada. Sebab nak bertaubat ilmu kena ada. Orang ada ilmu ni kekasih Allah, walaupun dia tu derhaka. Sebab apa? Dia tahu dia derhaka dan dia pun kembali bertaubat kepada Allah. Tapi wal jahilu aduullah walau kana abida. Orang jahil musuh Allah, walaupun rajin buat ibadat sekalipun. Rajin buat ibadat sekalipun, pegangan salah, musuh Allah. Walaupun rajin buat ibadat sekalipun, ibadat tak betul, musuh Allah. Lepas tu dia ibadatnya salah, pegangan salah, dia berasa dia betul. Dia bila nak bertaubat, sampai kesudah musuh Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang ada ilmu ni, dia tahu Allah, dia hanyung, dia sedarnya salah, dia bertaubat. Orang jahil, hak salah tu betul, hak betul tu salah. Orang berilmu ni, dia tahu mana betul, dia tahu mana salah. Cuma dia je lemah iman, dia duk buat benda salah. Maka bila dia buat benda salah, dia mudah bertaubat. Sebab tahu salah, takut kan mati kan, buat salah kan mati kan, tak ada taubat berat. Tapi kalau orang jahil, kalau tak mati pun mujur dah, sempurna dah agama, Mekah pergi dah sempurna agama, sembahyang tak je tinggal, puasa tak je tinggal, zakat tak je tak bayar, sedekah laginya, lepas tu haji pula pergi dah sempurna dah, dia kata. Kalau mati pun tak apa dah. Tapi tiba-tiba pegangan budak belajar, sebenarnya puasa pun ada, belajarnya tidak. Tapi dia berasa sempurna, mati pun tak apa dah, boleh tutup mata rapat. Dia panggil tertipu. Ni kata musuh Allah ni. Wal jahilu aduullah walau kana abida. Nabi kata orang jahil musuh Allah walaupun rajin buat ibadat sekalipun. Jadi kita balik belajar sebagaimana orang tua-tua kita belajar dulu, kemah pegangan, betul bab semayang bab, lepas tu jaga bab hati. Kemudian amal sunat, kalau orang dulu gak mengaji Quran. Orang dulu amal sunatnya ngaji Quran. Sebab tu orang dulu dia ngaji tauhid, dia ngaji bab semayang, dia ngaji bab Quran. Orang lain ni tauhid tak mengaji, fiqh tak mengaji, Quran lagi tak mengaji. Malu kau orang buka mulut je Allah. Macam mualaf baca kau tak mau ngaji.
Malu kau orang ni. Akhirnya pegang tak mengaji, pekoh tak mengaji, Quran pun tak mengaji. Orang duduk tak. Patut amalan dia apa? Baca Quran amalan mereka. Amalan mereka nya baca Quran. Sebab apa? Selebih-lebih zikir membaca Al-Quran. Dia orang dulu. Kita balik macam orang dulu. Biar jadi orang beragama yang sebenar. Hak pertama tu, i'tikad yang betul, sah i'tikad ahli sunnah wal jamaah. Kira kita minggu ni baca sambung hak ngelepas je dah. Hak nombor 2 tu semulalah. Nombor 2 semula. Nombor 3, nombor 4 tu. Sebab nak kira nombor 2 tu panjang juga. Sebab hak nombor 2 tu dia ada kalau dalam Faridatul Faraid ni, menunaikan ibadah kerana Allah tidak kerana lain ni, kalau dalam kitab Faridatul Faraid dia ada nota kaki. Dia ada nota kaki di luar. Saya biasa baca hak nota kaki tu. Sebab jarang-jarang kitab didatangkan persoalan ikhlas tu ikhlas. Tapi ikhlasnya bercampur. Kerana Allah retek, kerana dunia retek. Kerana Allah retek, kerana dunia retek. Ikhlas separuh, riak separuh. Apa dia? Boleh pahala ke tak? Dia ada nota kaki dalam kitab Faridatul Faraid. Sebab pandangan berkaitan keikhlasan yang bercampur ni jarang-jarang kita nak jumpa. Di antara kitab Faridatul Faraid, kemudian ada kitab Hidayatus Salikin yang kita baca kitab yang kedua tu, ada di dalam tu. Hak ikhlas lah. Kerana Allah, tapi capu kerana dunia. Mana kita mengajar kerana Allah, kita jadi tok imam kerana Allah, jadi tok bilal kerana Allah, tapi jadi semangat kerana dunia. Kerana duit, kerana pangkat, ada semangat sikit. Yang apa kata? Capu orang panggil. Tak solid kerana Allah 100%. Tak solid. Capu gitu guana. Dia dapat pahala ke tidak? Nota kaki ada dalam kitab Faridatul Faraid. InsyaAllah saya akan baca nota kaki dia tu. Bukanlah kitab, nota kaki. Dalam pati paridah tak ada. Hak kita baca ni pati paridah. Saya sebut tadi hak kitab asal. Kitab Faridatul Faraid dia ada nota kaki di tepi. Hak berkaitan dengan ikhlas campur dengan kerana dunia. Jadi pandangan hak utamanya pandangan Imam Ghazali. Dia ada 3 pandangan. Hak utama Imam Ghazali. Tengok bais dorongan utama antara kerana Allah dan kerana dunia tu mana kuat. Kuat kerana Allah, tapi jadi semangat ni campur kerana dunia. Kerana dunia tu berapa persen? 30%. Kerana Allah 70%. Maka boleh pahala qada 70%. Boleh pahala lagi lah. Tapi qada 70%. Tak boleh pahala 100% lah. Lebih dah 30%. Lebih 30%. Mana kalau 30% tu tak mari, tak jadi buat. Buat juga, tapi tak semangat lah. Dah. Dia nak semangat ni kena 100% kan. Kerana Allah 70%, kerana dunia, kerana duit ke 30%. Duit tak mari. Boleh buat tu, tapi 70% boleh buat ni dia jadi gitulah. Jadi kecok lah orang panggil. Kecok lah, tahu. Lama-lama tak mari. Sebab apa? Sebab dok ada ni dorongan tu dok 100% kerana Allah. 70%, 60% kerana Allah, hak lain tu kerana dunia. Tapi kalau dunia mari, cukuplah 100%, barulah semangat. Tapi campur dengan dunia. Dia panggil campur. Apa hukum dia? Boleh pahala ke tak boleh pahala? Pandangan muktamad, pandangan Imam Ghazali lah. Ikut pada dorongan utama. Maknanya kalau 70% kerana Allah, 80% kerana Allah, hak baki 20%, 30% kerana dunia, maka terbatallah pahala qada 20%, 30%. Tak boleh pahala solid dah lah. Di mana ikhlas jugalah, tapi ikhlas yang tak sepenuhnya. Ikhlas yang sepenuhnya suci, licin, tidak ada langsung kerana yang lain, 100% kerana Allah. Itu ikhlas licin sungguh. Ikhlas bahasa Arab, bahasa Melayu kita licin, tak purang. Faham tak? Hak sana jadi purang lah. Tahu purang? Tahu purang? Sebab kalau kita ngaji bab istinja, nak tahu suci tak suci kita istinja, hak purang jadi licin. Hak licin tu barulah suci. Setara tu. Hak purang asalnya purang lah. Sebab kita makan macam-macam kan. Purang kita basuh jadi licin. Tu alamat kata suci. Sebab apa? Hilang dah purang, timbul licin. Tu kalau kita ngaji bab istinja. Tak payah cium-cium. Nak ambil tangan cium. Tak payah.
Dia ambil tangan cium. Dia makan dia pelik-pelik. Bau pun pelik juga jadinya. Main dia cium tangan bau semacam lah. Lepas tu nak pastikan macam mana bersih ni. Kita istinja, kurang, licin tu suci. Tu licin bagi ikhlas. Jadi kalau hak capu tadi tu dia capu tu tak licin. Maka tak licin tak satu patu. Hak licin sungguhnya kerana Allah Subhanahu wa taala 100%, tidak kerana yang lain. Hak tu berkaitan hak nombor 2, menunaikan ibadah kerana Allah, tidak kerana lain. Wallahu a'lam.